الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب عيسى يا رب سليمان يا رب محمد صلى الله عليه وسلم. أخرجنا من ظلمات الوهم إلى نور الفهم. اللهم فقهنا بالدين وعلمنا التأويل. نويت التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه وحسن العاقبة. يا فتح عليم يا فتح عليم يا فتح عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتح عليم يا فتح عليم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه بالدارين آمين. Sambung kata Syekh bin Athaillah rahimahullah daripada beberapa matan sebelum ini sambungnya. Ada dua matan iaitu Al-Faqatu Busutul Mawahibi. Itu satu matan. Jadi hari ini kita belajar dua matan. Dan sebelum ini kita dah belajar ada dua matan sebelum ini. Dua matan sebelum ini. Yang pertama, Urudul Faqati A'yadul Muridi. Maginya kepada dia itu selalu susahan, kefakiran, pahala ujian dia tu. Layu dia, gembira dia bagi orang muridi. Kalau kita di muridi, kini kita merasa suka, kena susah tu. Kita suka muridi. Dia pilih susah daripada senang, miskin atau fakir daripada kayu, lapar daripada kenyang. Padahal dia boleh makan, tapi dia suka lapar darah. Kemudian dia memilih rendah diri, tawadu daripada nafsu musafu. Dia memilih daripada low profile, duduk dalam keadaan lebih kurang, tidak pasti, apakah jawatan pasti. Organisasi jadi ketua
Tapi dia tak sih. Dia memilih jalan rendah diri, jalan menghina diri, tak sih duduk. Di aku mulai memilih jalan susah daripada senang gembira sama dia tak sih. Dia memilih jalan ada sedih juga dalam hidup ni. Satu gembira sama. Patut mari sedih atau dia suka dia. Dia suka dia sedih. Pelik lah sikit murid ini. Sebab tu dia kalau Tuhan buat orang murid ini dia boleh dia suka tu. Itulah jalan dia masa jalan kau dekat dengan Tuhan. Kadang dalam keadaan lapar dia duduk tengok Tuhan. Dalam keadaan dia rendah dia ingat Tuhan. Dalam keadaan dia miskin fakir dia ingat Tuhan. Miskin fakir dia bukan sampai dia tu minta syukur dia. Dia ni ni Tuhan tak buat gitu. Murid ini Tuhan dia miskin fakir daripada lebih-lebih. Dia tak sih pada lebih-lebih. Dia pakai miskin dia lebih-lebih. Dia cukup makan. Cukup makan sepuluh malam. Boleh naik motor dia boleh naik motor. Boleh naik bisiklet itu dia boleh naik bisiklet. Orang ada rumah dia ada rumah juga. Tapi dia memilih jalan fakir miskin. Itu diterangkan di sini murid ini. Dan kalau dipilih susah, dia suka susah daripada senang-senang gembira sama ni. Sebab tu setengah pada orang dia tak sih ibadah susah-susah. Pilih mudah-mudah. Tak ability. Ability ini sedekah ni tak sih ibadah sedekah. Baca Quran baca Quran. Baca Quran semayan tak ability ya. Sebab tu di sisi murid ni dia kata sembahyang ni dalam mata yang kedua tu rubbama wajadat mazida fil faqati ma la tajidhu fi sawmi wassalati. Kadang-kadang dia boleh bertambah dekatnya Tuhan tu bukan dalam ketika dia puasa atau sembahyang. Sembahyang tak pun nabiti tau. Puasa tak pun nabiti. Tak susah. Tapi kalau susah sikit nak sembahyang tahajud susah sikit lawan nafsu dia. Nak sembahyang subuh susah sikit. Tapi kalau dia boleh dah dia buat. Jadi biasa bagi dia puasa. Puasa ni payah sikit mungkin kena lapar tapi dah biasa dia buat. Jadi biasa tak ada kalau satu. Mungkin nak tahan lama buat punjang juga. Kalau dia usah puasa dia panggil kita pasti. Dia tahan lapar dia buat punjang. Kita puasa tentang hari dia. Boleh tahan dia kerana dia ni supaya dia sehat. Jadi namanya ibadah ni bagi orang murid ini bukan banyak bagi kita. Kalau kita murid tinggi lah. Tapi kalau kita orang awam kita tak sih ibadah susah ni dah. Api piti, api kedegak, api kita siapa mudah-mudah jalan. Itu kita awam. Jadi kalau kita nak jadi tingkat sikit-sikit jadi murid ni kan kena latihlah diri kita. Sebab Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mayuridillahu khairan yusuf minhu. Siapa Tuhan nak jadi baik dia nak lebih baik lah. Tuhan kan musibahkan dia. Jadi susah. Tuhan beri keadaan susah pada dia. Jadi dia puasa nak buat ibadah susah-susah. Nikmatnya nak mari belajar ke hari gini. Kena tinggal kerja ni bagi orang kerja lah. Hari 3 hari seminggu pun. Ada orang kerja mikir dah. Tinggal kerja ini. Tapi kalau orang tu yang pilih dia dilapangkan daripada kerja. Dipanggil orang tajari. Sebab tu kita hikam kalau kita belajar berdakwah kan. Matan yang pertama dan yang kedua tu. Dia ayat pasal orang kerja ni orang tak kerja. Sebab kerja ni urusan harian kita dah. Kerja. Jadi orang nak jadi orang murid ini Tuhan lapangkan dia daripada kerja. Kalau kerja dia pun dia nak belajar tu dia boleh mari. Ada setengah tu Tuhan lapang tu tak ada fikir kerja dia. Tak ada fikir kerja dia. Dia makin nak belajar. Rezeki dia Tuhan jamin ada. Nak makan ada. Orang nak makan rumah. Kita Nabi kita Tuhan jamin rezeki.
Nah, jadi orang susuk-susuk, Pak dia nak lebih. Sebab tu orang murid ini dia Tuhan pilih dan Tuhan ajar hidup dia tu. Dia suka duduk lebih kurang, tak sambung-sambung. Jadi mudah bagi dia ada. Jadi mudah bagi dia. Sebab tu di sini, kalau dalam sembahyang dan puasa itu mudah. Tuhan akan timpa pada musibah. Kepada diri dia sendiri ke, kepada harta benda dia ke, kepada keluarga dia ke, anak isteri dia ke, hewi. Musibah itu sebenarnya musibah minhu, musibah daripada Tuhan. Mungkin kita tak sih benar tak? Dia mari. Jadi kita kena ingat kalau kita orang murid ini, kalau mari musibah itu, mari dah, muncul mari. Dia suka mari musibah itu. Ataupun dia ajar sendiri dia pergi cari musibah tu. Dari segi orang awak, apa nak menyusul ke diri. Bila orang dah modoh kan, gitu. Tapi tak, dia tahu, dia sebalik musibah tu, kau dekat dengan Tuhan. Kau dekat dengan Tuhan. Sebab tu, ini ada satu kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Rahimahullah, Qudus-Sultan. Dia kan masa dia muda, dia nak mencari jalan menuju Allah. Di zaman itu banyak guru-guru yang mengajar jalan menuju Allah. Jadi dia cari guru-guru itu, maksudnya guru-guru ajar beribadah. Ajar beribadah. Suruh kuat ibadah. Orang yang ikut jalan ibadah sampai ke betul. Tapi jalan ibadah ni hamba. Mudah-mudah dah. Semaya kosong. Ada pekerjaan ikhlas apa semua buat ikut kandung kita nak buat ikhlas sampai ke Tuhan, sampai ke kepada Tuhan. Tapi dia kata dia cuba tengok jalan yang lain, iaitu jalan macam menanggung musibah. Sebab dan jalan ni akan sampai ke Tuhan. Dibaca ayat kalau kita baca buku وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِهِمْ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ. Mereka itu mendapat salawat daripada Tuhan dia. Iaitu orang yang menempuh jalan musibah, jalan susah. Jadi dia pergi tengok jalan susah, tak ramai. Ada orang nak ikut jalan tu, susah. Jalan susah. Habis piti, habis masa. Tapi dia kata dia ikut jalan tu, zaman muda dia. Lepas tu kalau kita baca kitab Tazkiratul Awliya, dia masuk dalam hutan. Syekh Qadir masuk dalam hutan. Masuk dalam hutan ni memang jumpa harimau, jumpa ni makan tak cukup apa dah. Situ dia rasa susah. Di situ mengajar dia arti sabar, susah, tawakal. Jadi situ latihan dia. Jadi apa pula latihan dia tadi? Cabaran dia tu lama. Sampai umur 40, 50 baru habis perjalanan dia. Dia jadi tumbuh besar 50. Dia kahwin 4 lagi. Daripada isteri 4 kita dia boleh anak 40 orang. Dia suami dapat 10 orang. Umur 50 dia kahwin 4, dapat anak 40 orang. Hidup dia dengan anak bini dia selepas dia kahwin tu 40 tahun pula. Jadi umur 90 baru dia meninggal dunia. Jadi sejarah Syekh Abdul Qadir Sultanul Awliya, Sultan wali-wali di muka bumi, di bawah tapak kaki Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi 40 tahun dia duduk. Anak sebelum dia tu jadi terbuku. Umur 40 lebih. Jadi terbuku, jadi syekh powerful, menyambung perjalanan. Tuhan dia lama memang ada kerana sementara buat
Kita tahu orang ahli-ahli itu di bako comel tu. Dia bako comel. Jadi kita tak tahu untuk nenek kita ni mari ke mana. Jadi kita boleh belajar gini. Kita tak tahu mungkin tu nenek kita pernah nak cucu dia dia nak belajar kita al-hikam ni. Kita orang khawas ni. Bukan semua orang boleh nak belajar. Nak belajar tapi tak ada semangat nak mari dan sebagainya. Sebab kita ni kita orang khawas. Orang nak menyucikan hati dari pihak Ibrahim. Jadi kalau tak belajar pun tak apa, ini bukan ilmu berdoa ini. Ilmu mereka nak mencuci kalau nak dapat husnul khatimah. Ini belajar ilmu ni. Dapat husnul khatimah. Dapat ma'rifatullah dengan yang lebih tahqiq. Jadi orang murid ini kadang-kadang dia berasa dalam semaya puasa tu tidak ada kesan banyak atau dia ada kesan untuk mendekatkan dengan Allah Ta'ala. Tak berasa apa dah besta buah mundur semaya puasa. Tetapi apabila kena bala, kena ujian kena Allah Ta'ala, kena musibah, dia berasa barulah berasa dekat dengan Tuhan. Dan Rasulullah SAW sebut sendiri, ma yusib al-muslim min nasbi wala yusib wala hammin wala huznin wala adha wala ammin hatta syawkati yushakaha illa kafarallahu biha min khataya. Ini Rasulullah SAW bersabda, dia kata tak ada kau kena apa seorang Islam tadi dari segi susah kau, duka cinta kau, keletihan kau, kerja benar, cari nafkah kerja benar. Letih dia pergi ke laut dia terang. Ada 5 orang. Dia semua 10 kuat. Dan dia mengurangi atas badan. Pergi ke laut. Pernah dia ke laut balik itu. Pernah. Apa dosa dia? Karena ada dosa yang Rasulullah sebut. Tidak apa. Mereka dengan letih. Letih cari nafkah. Apa dosa dia? Bukan kalau saja orang kerja mau bantu orang tuan adik aku bantu dia. Kalau dia apa rasa tu? Kita dengar apa semaya sikit tak apa dah. Apa istighfar apa rasa? Aku juga rasa tu kalau ikhlas, kalau tak ikhlas ada. Tapi orang susah letih ni memang ikhlas tak ikhlas memang letih. Jadi letih itu jadi apa rasa? Dan susah. Jadi duka cinta ataupun mari puasa kecemburu ada orang ancam begini dah. Kena kesusahan hatta terpijak duri. Ataupun kita nak sepak baju tangga rubuh. Itu apa maksud? Habis. Waktu kita kalau mari susah dalam hidup kita, mari sakit apa semua itu adalah menghapus dosa. Illa kafarallahu biha min khataya. Semua itu Allah Ta'ala hapuskan kalau kita ada kesalahan dia. Itu yang disebut oleh Rasulullah. Sebab itu orang-orang murid ini nampak ni. Macam kita tak nampak, kita nak senang. Nak senang. Jadi apabila begitu, Syekh Paul buat kesimpulan hari ini. Dia kata apa? Al-faqatu usutul mawahib. In arabta al-mawahib alaika sahih. Sahihi faqra wal faqata ladaika inna as-sadaqatu lil fuqara. Baca. Bermula sangat segala hajat itu, menghamparkan segala anugerah Tuhan yang datang atas hatimu daripada keadaan kurnia. Maka jika engkau berkehendak akan datang segala kurnia itu atasmu, sahkan olehmu akan fakir dirimu dan sangat hajat kepadamu,
hingga engkau hadirkan keduanya itu dalam sekalian waktu, dan engkau tahqiqkan demikian itu dengan takdir ketiadaanmu, seperti firman Allah Ta'ala, hanya saja segala sedekah itu bagi segala fakir jua. Itu siapa kesimpulan ini? Daripada kalau yang mana orang yang murid ini dia gembira dengan susah, dengan ujian, dengan musibah, dia gembira. Sebab apa dia tahu di sebalik susah, di sebalik ujian, kesulitan, kesusahan itu ada pemberian Allah, nikmat Allah di sebalik itu. Dia rasa kau dekat dengan Tuhan, kau aman fikiran dia. Dan sebab kalau yang miskin, orang fakir, dia cukup makan saja, tak ada lebih-lebih. Aman fikirannya. Gimana kau aman dah? Mau datang hanya. Kata tu orang boleh kata kalau biti ada 10 ya, boleh main le kampung ni kata. Tu kampung. Kalau biti ada 100 lah beli jauh sikit. Kena ada 10,000. Tu baik dia. Memang kita dah manusia orang. Jadi batu kalau kita dah kena fakir miskin ni aman fikiran. Dan kalau orang kaya, dia akan jadi liga dia. Jadi tu. Apa dah? Sebab tu, cuba kita tengok muka surat sebelum ni. Muka surat 302 tu. Berapa? Kata dengan Abu Ishaq Al-Malawi itu, radhiyallahu anhu, barang siapa berkata bahawa sampai kepada kemuliaan pada sekalian yang mulia, hendak memilih akan tawajah atau tawajah, bahawasanya segala orang yang soleh itu memilih akan dia hingga sampai mereka ke atas segala kebajikan. Kebajikan iaitu dia memilih fakir atas kaya, satu. Yang kedua, lapar atas kenyang, dua. Tiga, rendah atas tinggi. Yang ketiga, hina atas mulia. Yang keempat, tawaduk atas takabur. Dan dia memilih susah atas suka, dan memilih mati atas hidup. 7. Dia pilih 7 atas 7. Kalau orang itu dia nak mulia di sisi Allah Ta'ala dengan kemuliaan yang semulia-mulianya, itu katanya Syekh Abu Ishaq Al-Malawi, jadi kena pilih 7 atas 7. Itu pilih fakir atau kaya. Fakir mana perlu ada memelihara kepada Allah Ta'ala saja, terasa kaya. Dan dia pilih lapar atau kenyang, duduk dia tidak kenyang seumur dia, lapar dia. Kemudian dia pilih rendah, dia tidak mahu apa tinggi-tinggi, dia pilih rendah, duduk dalam keadaan rendah je lah. Kemudian pilih hina, duduk keadaan hina je lah. Biar orang pandai hina tak apa, mata manusia hina tak apa, di sisi Tuhan jadi mulia. Orang agung mata manusia ni tu, boleh tentu lagi di sisi Allah tu mulia. Kemudian tawaduk, dia boleh tawaduk, iaitu rendah diri, tidak sombong, dan dia boleh susah atas nak suka-suka elak sama. Dan dia boleh mati atas hidup. Kalau mai pilihan mati, waktu mereka tidak boleh bunyi sayur koran sapi, mereka buka, bukannya lari daripada mendapat mereka buka. Ini berlaku di zaman Rasulullah SAW. Jadi itulah pilihan dia. Jadi matan hari ini saya buat kesimpulan, al-faqatu busutul mawahibi. Apa itu situ? Dan kita ini dia pakai sambung kan. Sebenarnya itu satu matan yang pertama kita nak belajar ini. Syekh buat kesimpulan secara umum, dia kata susah, penat, sulit hidup tu seumpama busutul mawahibi, seumpama satu hamparan. Satu hamparan busutul mawahibi, satu hamparan, dengan hamparan itu akan sampai anugerah Allah Ta'ala. Soalnya satu hamparan permainan
yang hidup-hidup. Bagi dia, bagi murid ini, mari susah, mari sulit. Balu ujian dia tu orang suka dia kerana permainan ini. Dia suka duduk situ kerana apa dia duduk situ dan anugerah Tuhan dari dia. Di sebalik musim pokok kena atas diri dia, kena atas harta dia. Ada Tuhan saya jadi Tuhan mufliskan dia. Nego jadi tok sebenarnya semua. Dia pun tengok. Apabila tengok dia belajar orang tenang hidup dia. Habis dia pun tenang. Makan jumpa apa semua. Mungkin makan rezeki pada Tuhan. Oh tu. Kalau pun jadi ramai apa, kau boleh tengok anak-anak sudah tunggu siapa. Jadi itu. Pada sebalik musim pun Tuhan buat atas dia tu. Jadi dia boleh. Dia baru dia ada lebih baru. Kalau dia di situ, aku dan tajam. Jadi dia sekali dia boleh memiliki hak agama. Jadi kadang-kadang dia terhenti ke dia tu. Nak kau susah. Orang lain ni dipanggil boleh dia. Tapi bagi dia lebih. Karena di sebalik khususnya dia tu, dia nampak pemberi Tuhan pada dia. Ini Allah besar. Jadi dia rasa cepat. Isah. Cepat dia rasa bahan dia bukan dekat dia ada sesuatu itu. Dia rasa dekat dengan Tuhan. Semaya puasa kosong di sini. Belajar puasa ngaji di sini. Itu main mana kesulitan-kesulitan yang asal saya buat. Sebab itu bagi dia, kesengsaraan itu yang berlaku dari hidup itu hari raya bagi dia. Bagi pun. Kadang-kadang dia murid ni, dia dah senang, sehat. Dia kita pun tunggu lagi tu. Kita ada sesuatu sekiranya. Jadi dia risau dengan senang dia. Sebab bertamu ke musibah pertama ujian. Pertama nak ada Tuhan. Kalau senang-senang gitu, agak tanya pun. Kalau itu bermohon Allah ada sekian. Nak boleh sekian. Boleh orang kaya dia. Demai pun dia harus apa? Jadi orang tanya apa ya Allah pun ada sekian. Orang yang macam miskin. Apabila ada ustaz itu bermohon Allah pada rezeki kami Allah. Sudah rezeki. Orang susah itu. Orang tanya itu. Amin. Wah. Orang kayu-kayu. Amin juga lagi pun. Dan yang ujung-ujung itu begitu. Mungkin dia cukup kan kena pakai cukup betul suatu. Orang susah lupa. Kena anak susah bagi dia. Dia kayu lagi, binti lagi, bini banyak, harta banyak, apa anak-anak dia pulang muda, dia mari cepat apa semua, ada semua orang, duit kiam anak dia kemari ni, buat apa lagi, sebab dia ada hajat tu bukan lagi tanya kita, sekarang kita ada hajat, belakangnya, kemana? Suatu murid ini, orang murid ini, dia nak buat hanya orang tu dia nak buat sepanjang tapi dia diuji dengan senang. Maka dia berisau, dia bicara dengan buku dia. Banyak pelajaran itu. Ada orang dalam cerita-cerita dulu. Dalam mujahadah dia, kerana dia tahu dia sebalik susah tadi dia orang tak ada Tuhan. Kerana dia sebalik susah tu hadiah Tuhan banyak. Mana? Dari ayat tu kan tadi. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Mereka datang ke atas mereka salawat daripada Tuhan. Tuhan mereka. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Salawat kepada Tuhan ni kata Al-Ghazali banyak tahu pada orang yang menanggung ujian musibah. Dan dia dapat makam yang tinggi. Kerana dia dapat banyak salawat.
Kata Imam Ghazali, selawat pun ada gitu. Lebih baik pada amal yang kita lupa sama-sama melangkah. Jadi nak dapat selawat orang ini, dia kena menanggung musibah lah. Lepas tu, kalau kita nak tinggi kemuliaan kita di seorang pandang, kita kena sentiasa menjadikan hidup kita ni musibah, ujian bagi kita. Itu atas kita nak jadi ujian, atau ujian. Kadang-kadang orang senang dia rasa tak ada ujian dia. Sebenarnya tu ujian besar bagi dia. Orang senang, tubuh sihat. Tuhan dia sakit, sakit lebih kurang. Kalau orang lain dia pengen berlaku, dia tak dengar. Jadi, itu ujian, tapi dia tak kuasa ujian. Tak lihat apa ini. Ada orang susuk benar dia, tapi tak kuasa ujian. Patut dengan susuk dia, tu tak tinggal masjid dia kalau. Yang susuk dia tu, patut dia semaya, tak semaya juga. Dengan patut dengan susuk dia tu, patut dia isah. Tak isah itu. Lepas sehat dengan support dulu. Terus. Jadi itu. Ini atas kita nak nilai tu ujian bagi itu. Sebab tu di sini al-faqatu usutul mawahibi bagi orang murid. Bagi kita orang awam ni, tak support dia lah. Kita ni nak lari daripada kesulitan kerana kita tak tahu rahsia di sebalik susah tadi. Sedangkan ayat pun ayat dah. Mana alladzina idza asabatuhum musibah orang yang apabila dikena musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia sabar, dia retok dan dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang ni ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Mereka itulah yang akan dapat selawat daripada Tuhan dia kerana dia sabar. Tadi lah Allah. Ada orang dia diuji. Uji, dia tak sabar dalam ujian. Tapi lah dia sabar juga. Dia retor juga. Jadi juga. Orang tengok awal-awal tu tak. Hai, dia duduk malu. Orang tak jauh dari sini. Dia malu. Orang tu mesti teruk ni memang gitu lah. Mesti teruk apa. Dalam dia tahu bahawa dia ada lah. Dia nak kerja ke Tuhan. Dia pun royak aku retor lah, tak apa. Dia kira pun tak apa. Jadi dia main retor. Retor setengah pun tak apa. Batu-batu al-Quran dulu, al-Malu, terus Hamid, al-Mawfana. Dia kata, kita belajar ni berapa? Kau ni dah kalau tak ada dia kata, bung sekejap masa kau mati tu, tunggu sekejap, lebih baik pada dunia sesi. Mengisah sekejap makan mati, bung sekejap mati tau. Lebih baik pada orang dunia kita terus. Kita retor dengan orang yang buat kita. Sampai kematian tu, lalu kita duduk menjahadah dia tu. Belajar, berzikir, beribadah, bersama menjahadah. Untuk dapat ni, dapat supaya Tuhan, kita tetap tertinggi. Mati bersama wajib. Bukan mati baru dihukum pun. Dapat rezeki tinggi, lebih baik pada seumur hidup kita. Dengan tu. Jadi, situ kalau orang faham dia akan belajar ilmu kita hikam ni. Belajar. Walaupun dia tak rasa aku boleh belajar. Belajarlah apa faham. Umi dekat mati pun umi. Jadi main rentu apa rentu. Kalau mati, dia wayak kanak-kanak dia tak apa lah. Air rentu lah. Tak apa. Itu mahalah semua. Air rentu bagus. Ada terang. Kita mata lampakan. Untuk kita berentu. Tapi baik. Lalu kita bantu yang tak punya. Sebab itu bagi orang yang murid ini, dia suka dengan segala kesusahan yang pada dia. Kerana dia sebalik kesusahan ada pemberian Allah Ta'ala.
Seperti sabda Nabi yang kita sebut tadi, man yuridillah khair yusib, siapa itu yang nak jadi terbaik, Tuhan mesti pakai. Bahkan ada satu hadis Rasulullah SAW menyebut, ada seorang itu Tuhan nak uji dia derajat tinggi ke dia. Derajat itu tidak boleh campur dengan ibadah. Walaupun dia berzikir 10,000, 70,000 konten baca Quran tiap hari tidak boleh campur. Dia hanya boleh campur dengan sahabat itu. Maka Tuhan uji dia. Malu-malu kita tengok dia Allah kena malu sama dia. Sudah jatuh di titik potangkau. Pasal. Tapi dia suka. Ada yang tu, ada orang jangan nak tinggi tu, pergi je hospital. Ada kanser, berapa kanser, ada penyakit ni belum. Lepas belum buat kanser, belum ni. Yang itu rupa dia tu, yang uji atas tubuh dia. Jadi apa belum laku uji atas tubuh dia gitu tu, itu tanda Tuhan nak uji derajat tinggi. Hak tak capai dengan semaya postur. Akhir kali kita kena benda-benda kita kena ingat itu adalah cara Tuhan nak angkat derajat kita kepada derajat yang tertinggi di sisi Allah Ta'ala. Dia tak boleh capai dengan semaya. Lepas tu dalam surga ada satu tempat duduk tu. Dia duduk macam dalam elok gitu loh. Duduk hidup ada macam elok gitu. Dia duduk di atas tanah. Surga yang duduk gitu. Mau surga duduk gitu loh. Di atas udara sama macam burung. Burung berginjai kot lah. Tapi dia duduk. Ada surga. Hanya di kawal kita. Ada. Itu roh apa? Raja-raja macam tu. Tuhan pula suka ya pada kita. Kita kata kau orang lain lah. Boleh orang duduk bawah tak apa. Kita nyasar nanti dalam surga. Kalau mungkin aku dulu. Aku boleh buat juga semua dia. Dia sayang aku kan. Dia pakai sekali kedai. Dia boleh duduk situ. Muka dia senyap-senyap. Dia tahu ya kau kan. Dia pun aku kesusahan dia. Kita ya kau kan. Jadi itu kelebihan orang yang duduk tempat tinggi ni, iaitu orang yang teruji dengan musibah. Dibalut pada tubuh badan dia. Sakit gitu gini. Allah. Dah orang senang ni sihat ni. Gitu. Tak ada perlu kira gini. Tak. Jadi orang susah tu memang. Tu memang sahih dia. Kalau kita nak orang senang ni, orang senang cara orang senang. Orang sihat tubuh badan. Tapi orang ini biasanya mati mengejut. Jadi mati mengejut bagi orang beriman. Comel, bagus. Orang beriman duduk semuanya, duduk ibadah, duduk kosong itu. Cuma mati mengejut. Mati mengejut bagi orang beriman bagus. Bagus. Karena dia bersedia nak mati semua. Dia tetap habis. Bagus. Betul, bagus mana? Di sisi Zohir, tak menyesal kau. Oleh tak masuk ego dia. Tak, masih punya bagi orang. Untuk dia duduk semaya, pergi mari kuai masjid, dia mati. Ada kita, pengalaman kita, orang mati. Duduk balik masjid, mati. Tak, mati atau masjid pada. Mati duduk mengajar pada. Mati duduk mengajar pada. Mati asyik itu menjalan. Pergi masjid pada. Mati tu masjid pada. Balik. Semua tu mati mengejut bagi orang beriman. Comel mati aja. Baik. Kemudian kata Syekh, kalau mu faham gitu kan, maka jika engkau faham gitu, mu berkandung akan datang segala kenyataanmu. Maka stopkan pakaimu. Syekh kata, in aradta wurud al-mawahibi alaika sahih al-faqra wal-faqata ladaika. Mu sebagai murid,
Sebabkan fakir, kadang-kadang apa pun mu kena ngatur fakir. Dalam keadaan sebab fakir itulah hamparan yang menyebabkan mendapat apa hadiah-hadiah anugerah pada Tuhan. Sebab itu di bawah ayat innamas sadaqatu lil fuqara. Ayat ni ayat tentang zakat ni lah terus sedekah. Sedekah itu hanya untuk orang fakir miskin saja. Betul lah. Di sisi kurnia Tuhan, Tuhan beri kepada orang yang rasa dia dibina, dia rendah di soal. Tuhan bagi dia anugerah yang bentuk kerohanian seperti keyakinan, iman, yang kuat, tauhid yang kuat, ma'rifatullah, mukasyafah, musyahadah, tawakal, ikhlas. Tuhan tu hadiah Tuhan kita. Dan hadiah orang Islam beriman. Tuhan beri pula dia ma'rifah, mukasyafah, musyahadah, tawakal, ikhlas. Ada pada dia orang itu. Jadi orang ini dapat hadiah yang kerana dia fakir. Dia pun fakir pada Allah dengan sebenar-benar fakir. Walaupun dia orang yang senang, ataupun dia orang yang berbakat, dia orang yang sehat, tak ada masalah. Tak ada peluang lah orang senang, orang sehat. Jauh dengan Tuhan. Tidak. Hal tadi tu di sisi orang murid ni. Tapi apa perlu orang yang arifin dia kata tidak. Dalam Al-Quran menerangkan berapa banyak orang kaya-kaya Tuhan sayang kita. Tuhan beri darjah tinggi seperti Nabi Sulaiman. Kaya raya dunia ini lalu dia. Seperti Abdul Rahman bin Auf dan sahabat Nabi dia. Itu zaman Nabi. Hasilnya kita seperti Qarun. Tersilah. Yang jadi macam Qarun lah. Qarun orang kaya, orang sehat. Itu yang kelapannya bagi dia orang sehat. Sebab itu kata Syekh, dia kata dalam keadaan apa pun kita, dia kata kita kena duduk dalam keadaan berhajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan apa pun. Contoh kita dalam keadaan miskin. Kita berhajat ke Tuhan. Memang orang miskin berhajat ke Tuhan. Macam mana nak jadi orang miskin tadi, dia dalam keadaan berhajat ke Tuhan juga. Macam mana nak buat? Kata dengan Syekh, dia kata, kalau orang kita diuji dengan miskin, Tuhan letak kita jadi orang miskin, orang fakir. Kita Tuhan jadikan hidup kita tu mungkin loniah. Mungkin sebelum ni kita orang senang. Loni Tuhan jadi kita orang fakir, orang miskin. Fakir ni bukan minta orang. Fakir yang mulia, iaitu dia tidak berhajat pada lebih-lebih. Orang fakir tu, kalau Tuhan buat dia gitu, cukup makan, alhamdulillah. Fakir, dia kena rasa mulia dia. Dia kena rasa mengetahui, dia kena gembira dengan keadaan macam tu. Iaitu dengan dia bersabar. Dia kena sabar dengan kesusahan. Dan fakir lah, susah lah sikit. Tengok orang lain boleh gulung kilit. Jadi kita kena sabar. Namanya kalau keinginan nak juga kena sabar. Sabar tu jadi mulia tu. Yang kedua kata Syekh, kena redha. Redha dengan miskin kita tadi redha muncul. Redha ni mana dia rasa suka muncul. Mana redha tak apa, kita duduk kita tak apa, redha. Kemudian gembira dia dengan keadaan itu sebab apa? Itulah syiar orang-orang yang soleh. Orang soleh ni digambarkan orang yang fakir miskin. Itulah orang soleh. Orang soleh. Macam syiar dia, orang soleh ni dia tidak sama-sama tidak ada, dia kaya raya ada. Dia boleh macam tutup lubang kampung. Orang soleh-soleh yang tutup lubang. Tutup lubang ni dia lebih kurang gitu ya. Tapi dia tu soleh, orang pergi cari dia. Tanya-tanya orang tahu pergi cari dia.
Dia masih pada orang mahu tercari. Ada dia baru tercari. Ada dia baru tidur untuk dia tenang. Mungkin dia terbaik. Tapi dia orang soleh tu. Kenapa? Kerana dia sentiasa berhajat pada Allah Ta'ala. Dia akan sampai kepada hadrat Allah Ma'rifatullah macam itu. Yang kedua, kalau jadikan kita ni dalam keadaan kaya raya. Allah kaya lah dia. Buat kerja jadi semua dia. Buka caranya situ. Mari masuk. Buka caranya situ. Paksa caranya buka. Kaya raya dia. Itu semua. Itu ujian tu. Seperti mana wakil tadi ujian. Orang kaya dia ujian. Jadi dia kena, pertama dia kena syukur. Dia kena ingat pada contoh Abdul Rahman bin Auf. Bersyukur. Abdul Rahman bin Auf ni orang kaya dah. Dia asalnya Abdul Rahman bin Auf ni orang yang miskin. Daripada Madinah. Ada harta benda. Mungkin dia tinggal habis di Madinah. Di Mekah. Masa hijrah tu, orang Mekah tak ambil waktu lebih harta. Di mana harta di Mekah? Jadi, ke Madinah ikut Nabi tadi, SAW. Dengan selas pinggan ini, miskin. Dan dia berperan dengan Nabi SAW. Tapi duduk di Madinah, dia rezeki murah. Dia kaya raya. Kekayaan dia tu kan, ada satu hari itu, unta dia bawa 700 ekor unta, bawa barang dagangnya dia. Kalau ni terak lori je. Ada 700 terak, 700 lori. Wow, dia guna unta. Unta dulu. Memang unta dia boleh tak pakai. Banyak orang tu ada pakai dagangnya dia, rempah-rempah apa semua. Macam-macam duduk atas atas unta dia. Jadi ada 700 ekor unta. Jadi dia balik daripada Syam, masuk dalam Madinah. Jadi bukan puasa, orang itu habu. Jadi Siti Aisyah tanya, mana tu bukan puasa? Jadi sahabat kata, itulah apa dagangan Abdul Rahman bin Auf dia balik daripada Syam. Dia bawa macam lebih pada masa raya lagi, macam-macam. Jadi aku balik tu, dia balik, dia suruh semua 700 ekor untuk usaha kaum muslim. Bagi kaum muslim. 700 ekor untuk. Hebat dia lah. Mana dia boleh beri semua tu betul. Okey, sini ambil. Duduk laku. Tu kehebatan. Mungkin dia orang tampak sahabat itu contoh. Jadi kalau kita nak jadi orang kaya, ataupun kita diuji dengan kekayaan kaya, mana kita kena ingat Abdul Rahman bin Auf. Jadi yang pertama kena syukur katanya Syekh. Syukur. Kena syukur. Apa arti syukur? Iaitu kita kena ingat ini daripada Tuhan. Itu syukur. Syukur ni bukan duduk sebut mulut. Dia kita ingat ini semua daripada Tuhan. Bukan daripada kepintaran aku. Bukan kerana saya aku bantu kau atau macam-macam nak pada. Jangan jadi korun punah dia. Sebab dia rasa harta dia banyak tu daripada kebijaksanaan dia. Pintar dia. Bukan daripada Tuhan. Bunuh dia. Korun. Dia tidak bersyukur. Kemudian yang kedua, dia kena infak fi sabilillah kalau orang kaya raya. Sebab harta ni terawih kita pegang saja. Orang kaya tu pegang saja harta daripada Tuhan untuk bagi pada orang lain sebagai laluan, sebagai baik untuk orang lain. Jadi kalau dia tahan, dia menanggunglah. Kerana itu untuk sebab tu kalau dia dapat banyak dia kena buat cuti. Dia akan rambuh pula. Seperti Abdul Rahman bin Auf. Apabila dia suruh 700 ekor unta penuh dengan barang dagangnya tadi, makannya apa semua tu. Teh gratis semula. Kalau kita baca sirah dia pula peristiwa di mana dia habis gratis semula. Ada dia dapat semula banyak. Lebih banyak pada dia uli tu. Allah. Dia boleh uli tu, dia mau kaya lah. Boleh pakai. Kerana dia tu memang dia sudah tak gitu saya buat dia. Jadi kalau kita orang kaya,
dapat harta banyak, kita dapat juta, buat tepi 10 riyal, buat tepi 100. Jadi tak kena dah. Sebab kita dipanggil bakhil kedeku. Allah. Sebab Rasulullah SAW menyebut surga tu mahal harga dia. Jadi kita kena ingat surga tu mahal, kena bayar dengan harga yang mahal. Contohnya kalau dapat sejuta, waktu pada apa yang menjadikan nilai yang dia jadi mahal. Kerana surga ni mahal, gitu. Baik. Tapi orang kaya ni banyak kan boleh dia nak simpan dah. Salah. Simpan tu salah. Kerana kita bukan untuk simpan. Dia kena wiko. Kerana jadi orang kaya kena ingat petua dia. Kemudian yang ketiga, dia kena walaupun dia kaya raya macam mana pun, dia kena jangan hilang rasa berhajat dia dengan Tuhan. Kalau dia agak tangan tak berat. Beratnya orang miskin kalau doa sepuluh yang tadi. Kalau dia kaya raya kalau tak doa, mungkin dia ada doa tak boleh lagi. Tidak. Sebab ini kena jaga, iaitu bagi orang murid ini besar-besar, pada orang murid-murid dia yang kaya-kaya, dia kata mu kena selalu berhajat kepada Allah. Jangan kekayaan menjadikan mu rasa kurang berhajat kepada Allah. Kira Allah Subhanahu. Sebab rasa iftikar ni, rasa kita berhajat pada Tuhan ni, jangan uji hilang. Marilah pada yang macam mana diuji dengan kaya ke, uji dengan miskin ke, uji apa. Kau pentingnya iftikar kita berhajat Tuhan tu, Tuhan asli kita sebenarnya. Kita ni, ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, mu tu fakir ke Tuhan. Itu kita semua. Tapi kita rasa kita tak berhajat Tuhan ni. Kerana kekayaan kita tu, itu setengah daripada keliru kita. Kita tertipu. Kemudian kata Syekh, kalau kita diuji dengan bala, berapa? Kalau kita diuji dengan bala, sudah jatuh di tipu tangguh, pasal sudah jatuh, kata kita kena jadikan bala tu jalan tu kita sapa ke Tuhan, rujuk kepada Tuhan. Itu kita kena ingat bala tu daripada Tuhan untuk mengangkat martabat kita, dan kita kena lapangkan hati kita. Katalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita duduk itu, kita akan sapa kepada kita, akan salawat kepada Allah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Kasih saya Tuhan akan melimpah kepada kita, dan Tuhan akan beri pada kita martabat yang tinggi di sisi Allah. Di dunia dapat ma'rifah, di akhirat dapat surga, dapat melihat wajah Allah SWT dalam surga. Kemudian yang keempat, iaitu kalau kita diuji dengan sehat. Sehatnya orang lain tu main berlaku dia terkena. Masa sampai COVID dulu kan, orang lain kan berlaku COVID, dia tahu tak cakap apa pun. Sehat dia, sehat. Tak kalau ni sehat. Semua lupa yang gitu. Sehat. Jadi orang macam ni, Nabi SAW menyebut ujian paling besar dalam hidup seorang manusia iaitu apabila dia sehat dan masa lapar. Masa dia lapar, tersibuk. Sehat lagi, ini ujian besar. Jadi, kalau orang itu sehat walafiat dia. Anak-anak isteri pun sehat. Orang lain, dia tak sehat. Anak dia pun tak sehat. Allah. Tuhan buat orang tak serupa. Tuhan buat orang, Tuhan tentu atas setiap kejadian tak serupa atau orang ni. Kalau kita dia berasa kita ni sehat, tak sehat ni atas rasa dia. Ada orang tu tak sehat, tapi dia berasa sehat dia. Ada orang tu sehat, tapi dia berasa tak sehat. Dia sehat kira, tapi dia berasa tak sehat. Sibuk dia. Makan suplemen tu, makan suplemen ni, sebab dia rasa tak sihat. Padahal dia sihat dah. Makan ubat tu, makan ubat. Rasa dia tu. Itu kita takut diuji dengan rasa gitu. Jadi kalau kita rasa sihat,
kita rasa sihat, kita kena bertamu, nak suruh kita ni rasa sihat, kita sampai betul kata Syekh. Apabila datang kita rasa sihat, afiat ni. Jangan nak sampai betul yang sihat tadi, pertama kena syukur. Kena nampak sihat tu, rasa sihat tu Tuhan beri kita. Lepas tu, ada hadis ke ataupun kata-kata ulama. Dia kata, kalau orang tu bangun pagi, dia celik mata tu, dia boleh semaya subuh. Kemudian, dia boleh makan. Ada selera nak makan. Oh, itu sehat. Itu sehat. Kalau bangun pagi, tak ada selera nak makan. Itu sehat. Maksudnya, selera makan ni tanda kita sehat. Kita sehat. Kalau kita bangun pagi, tak semaya subuh. Tak sehat juga. Tak semaya subuh. Jadi, sehat ni, kalau kita rasa sehat, kita kena syukur. Tuhan beri. Yang kedua, kita kena isi waktu. Tu, mungkin kita sehat, isi waktu dengan amalan soleh. Amal soleh. Amal soleh. Dia kita sehat. Apabila sehat ni, itu boleh bergerak. Isi dengan amal soleh. Kalau amal tak soleh, jangan dibuat. Rugi. Mana surah wal-asri. Wal-asri innal insana lafi khusr. Demi masa, manusia itu rugi. Setiap masa kita lalu rugi, isi waktu kita tu dengan rugi kita. Kecuali orang yang beriman dan amal soleh, dia tidak rugi. Sebab tu Syekh besar sini dia kata, isilah waktu dan usaha bersyukur, isi waktu dengan amal soleh. Yang ketiga, sentiasa berasa berhajat Tuhan. Kena rasa walaupun kita sihat, kena rasa berhajat Tuhan. Berhajat Tuhan semua. Kerana yang menjadi kita sihat tu Tuhan, dan dia boleh tarik bila-bila masuk. Jadi kalau kita duduk itu, semua tiba empat perkara, miskin kau, kaya kau, bala kau, sihat kau, semua menjadi jalan untuk kita dapat ma'rifatullah, amanah Allah, dan jalan ke syurga. Husnul khatimah. Itulah semua daripada Qur'an daripada Babi ni ada sikit. Maka barang siapa telah tahqiqkan pada yang demikian itu, niscaya mustahak anugerah dan terangkat kepada martabat yang tinggi. Dan barang siapa sah fakirnya, niscaya mustahak sedekah baginya. Mustahak tu mana? Memang Tuhan yang beri ke dia. Jadi mustahak ni orang yang berhak untuk dapat. Kalau dia orang fakir, dia orang berhak untuk dapat sedekah. Orang kaya tak boleh beri sedekah ke dia, orang dia kaya. Jadi, apabila kita ni fakir ke Tuhan, kita orang berhak dapat anugerah seperti ma'rifah, mukasyafah, musyahadah, ikhlas, tawakal. Kita terhari kerana kita fakir ke Tuhan. Kalau kita terangkan, dapat kita kaya. Orang kaya tak ada, tidak mustahak dapat sedekah. Sebab itu, innama sadaqatul lil fuqara. Dan itu memang wakil. Sebab Tuhan kata, ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, sebenarnya wakil pada Allah. Wallahu wal ghaniyyul hamid. Allah lah yang maha kaya dan maha terpuji. Tapi kita khoyak, kita ni yang kaya, yang terpuji. Mungkin kita ada bakat, orang saja-saja aku-aku, maka kita tidak bergantung pada Allah Ta'ala. Ini yang berlaku pada Qarun, Fir'aun dan Haman. Ada tiga. Kedua, Fir'aun. Orang Perdana Menteri kanan dia Haman. Orang kaya dalam dia itu Qarun. Tiga-tiga ni dia tidak bergantung Tuhan aku. Hancur ibu aku. Jadi apa ini sikit. Dan kata Syekh Sazili radhiyallahu anhu, sa'ubudiyah itu dengan melazimkan fakir dan hina bagi Allah Ta'ala, dan lawanannya itu sifat ketuhanan. Maka adalah sempurna segala hamba fakir, terlebih banyak mereka itu kebajikan dan iktibarkan olehmu
Kata ini dengan hal kanak-kanak yang tiada kuasa ia atas pihak pemerintah, tetapi diperintahkan atas ibu bapanya dan lainnya daripada kasih akan dia. Allah itu untuk orang yang seterusnya pada mata seterusnya. Setelah itu bagi dia tengah masuk beberapa mata dan tajuk yang lain. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'un. Sama baca istighfar dan salawat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. صلوات تفريجة بقالية. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا
ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزال ذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، وتيسر عسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل